Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang berbahagia Encik Airul Amri bin Amran, Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Korporat Yayasan Pahang, mewakili Yang Hormat Datuk Mahmud bin Muhammad Nawawi, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang, Yang Hormat Datuk-Datuk dan yang berbahagia datin-datin, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri Pahang dan Persekutuan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke majlis perasmian program Tafakuh Fiddin eksklusif Yayasan Pahang. Yang hormat Datuk, tuan-tuan dan puan, dari dia kita datang, dari dia kita pergi. Ada bulan, ada bintang dan juga matahari. Ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang. Ada kasih, ada sayang, sampai masa kita kan pulang. Ku imbas kembali sepanjang perjalanan, ku cuba renungi setiap perbuatan. Ku tunduk malu, malu aku memikirkan pahala dan dosa yang tak dapat aku bezakan. Aku cuba berlari, lari dari realiti, seperti ada tali yang menarikku kembali. Aku masih tak faham, masih juga tak mengerti, masih mencari-cari siapakah diriku ini. Tuan-tuan dan puan, kadang-kala kita merasakan kita berputus asa, seperti mana petikan sebuah nasyid. Hamba-Mu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri ini dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, bila mana Allah Ta'ala merencanakan perjalanan kita di dunia, bermula dengan zaman jahiliyah, kemudian Allah Ta'ala turunkan wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, perumpamaan bacalah itu seperti mana kita menuntut ilmu. Sebab itulah sebuah nasyid lagi. Ini perempuan tuan-tuan apa ni, MC ke nak nasyid ni, MC ke nak nasyid ni. Saya teringat sebuah nasyid yang dipopularkan oleh kumpulan Rabbani. Bacalah, tulislah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Bacalah, tulislah dengan pena wahyu yang diutuskan, risalah kebenaran untuk insan. Jadi tuan-tuan dan puan, secara tak langsung tuan-tuan dan puan telah pun berada di majlis ilmu. Tuan-tuan bawa pena dan tuan-tuan boleh tulis segala ilmu yang ada. Tuan-tuan dan puan, mengenal Tuhan tak boleh nyata kerana tak boleh dipandang mata. Hingga diri jua dicipta, kenal olehmu sifatnya kita. Tatkala Adam dengannya Hawa, dendam berahi antara berdua. Nafi dan isbat itulah dia, kepada kita menjadi rahsia. Cari guru mengenal diri, yang diamanat olehlah Nabi. Jangan takut penat dan rugi, asalkan dapat ilmu sejati. Guru mursyid harus dicari, itulah ulama pewaris Nabi. Jika di situ dia mengajari, di situlah Tuan menyerah diri. Wahai sekalian saudaraku, mengenal waktu biarlah tentu. Kalau tak kenal waktu itu, akhirnya kamu menyembah batu. Tuan-tuan dan puan, itulah serba sedikit jis yang ada pada program Tafakuh Fiddin eksklusif. Tidak lain dan tidak bukan, ilmu menjadi keutamaan. Guru kita muliakan, ilmu kita timba. Jadi tuan-tuan dan puan, pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak mesra, tak mesra maka ada yang merana. Jadi tuan-tuan dan puan, menjadi tanggungjawab saya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak bin Abu Musa Sa'ari,
Ketua Pegawai Operasi Yayasan Pahang bagi menyampaikan taklimat berkaitan dengan program kita, iaitu program Tafakur Fiddin eksklusif. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, adda al-amanata wa ballagha ar-risalah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang saya muliakan Tuan Guru, yang berbahagia Encik Airul Amri, Wakil Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang, Yang Hormat Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah serta kurnianya maka kita dapat dikumpulkan dan dipertemukan di dalam dewan pada pagi Sabtu. Mudah-mudahan dengan terpilihnya kita untuk berada di dewan ini, kita berharap agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang diradai dan dipilih untuk bersama-sama dengan baginda Nabi SAW apabila kita dipanggil untuk menghadap Allah kelak. Yang hormat Datuk-Datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan, saya telah dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Setiausaha Kerajaan akan sampai lewat sikit, dia akan sampai jam 10.30. Jadi untuk mengisi ruang masa dan waktu yang ada ini, jadi saya teruskan dengan taklimat mengenai dengan program Tafakur Fiddin eksklusif, yang mana tuan-tuan, puan-puan, Yang Hormat Datuk-Datuk dan datin-datin, insya-Allah kalau istiqamah mengikuti kelas ini nanti, ianya akan memakan masa 1.5 tahun. 1.5 tahun, 6 bulan fasa pertama, 6 bulan fasa kedua, 6 bulan fasa ketiga. Tuan-tuan, ini fast track. Dan kita design modul Tafakur Fiddin eksklusif ini khusus untuk ketua-ketua jabatan dan pengurusan tertinggi, jabatan dan agensi kerajaan di negeri Pahang. Jadi dia punya perjalanan majlis ataupun perjalanan kelas dia memang kita susun sebegini rupa untuk dapatkan kepada tuan-tuan asas paling kurangnya ataupun yang difardukan ke atas kita untuk mempelajarinya. Sebab itu kalau kita tengok subjek yang diajarkan kepada Yang Hormat Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 3 subjek teras. Pertama, tauhid, ya. Yang kedua, fiqh, dan yang ketiga, tasawuf. Dan insya-Allah kita akan berkenalan dengan hari ini tuan-tuan tak dapat kitab lagi. Hari ini kita hanya dapat file dan juga handout untuk apa yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Guru Haji Abdul Hashim bin Ismail Al-Qadri sebentar lagi. Minggu depan, next session, barulah kita akan berikan kepada Yang Hormat Datuk-Datuk, tuan-tuan, kitab-kitab yang akan dipelajari. Untuk tahap pertama ni, tauhid,
kita akan belajar kitab Sifat 20 yang telah dikarang oleh Ustaz Mohadir Joy. Sebab kitab Sifat 20 ni dia adalah ringkasan daripada 4 buah kitab lama, ya. Sebab saya dah tengok, saya dah teliti, so dia antara bagi saya lah, ya, yang tak berapa orang kata baru sikit-sikit nak memahami tentang ilmu ni. Artinya susunan yang dibuat oleh Ustaz Mohadir Joy dalam kitabnya Sifat 20 ini memudahkan untuk kita orang awam memahami akan tauhid asas. Jadi sebab itu kita cadangkan untuk peringkat pertama tauhid dengan kitab Sifat 20. Dari segi tasawufnya untuk tahap pertama, tasawufnya kita akan baca kitab Bidayatu Al-Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kalau tidak namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ada 3 kali Muhammad, ya. Jadi masya-Allah tuan-tuan. Dan yang ketiganya kitab tasawuf. Itu kitab tasawuf, dan ketiganya adalah kitab fiqh. Kitab fiqh tuan-tuan akan belajar fiqh manhaji. Begitulah juga tahap 2 dan tahap 3 yang akan saya terangkan di sini nanti. Dan kalau kita tengok di sini, TFD eksklusif kepimpinan melalui taladan. Kalau kita baca sikit di situ, pengetahuan untuk mengenal Allah dan ilmu fardu ain serta fardu kifayah merupakan satu kefarduan dan tuntutan oleh agama Islam ke atas setiap individu muslim mempelajarinya untuk menyempurnakan perjalanan hidup sebagai insan mukmin, yakni khalifah yang diberi tanggungjawab untuk memakmurkan bumi Allah ini sesuai dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui perantaraan rasul dan nabinya. Patut sikitlah dia beritahu, ya. Berteraskan keyakinan ini, Yayasan Pahang rasa bertanggungjawab untuk menghargai, inilah di antara tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya, sedikit sumbangan Yayasan Pahang, yang mana pengurusi kepada Yayasan Pahang ini adalah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang selaku pengurusinya. Jadi Yayasan Pahang rasa terpanggil untuk menghargai jasa dan bakti Yang Hormat Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang selama ini telah bertungkus lumus menabur bakti dan jasa kepada rakyat negeri Pahang. Tak ada apa yang boleh kita berikan melainkan satu sumbangan yang kecil. Mudah-mudahan sumbangan yang kecil yang kami berikan ini dah besar manfaatnya kepada kita semua. Iaitulah, ya, Yayasan Pahang rasa bertanggungjawab untuk menghargai jasa dan bakti ketua-ketua jabatan dan pengurusan tertinggi jabatan dan agensi serta profesional yang ada di negeri Pahang sebagai mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang selaku pengurusi Yayasan Pahang menawarkan kelas persijilan pengajian Islam Tafakufiddin eksklusif. Dan, ya, masa kita design modul eksklusif, TFD eksklusif, sebab kita dah ada TFD dahulu, ya, Tuan Haji salah seorang daripada peserta TFD kita dah launch kita punya TFD, program TFD kita pada tahun 2015. Artinya dah 3 tahun lebih. Dan di penjara pun dah setahun lebih. Penjara baru first convo. Macam kita ada 2 convo untuk yang ni. Jadi tuan-tuan, sebenarnya TFD ni dah lama, ya? Dah lama. Jadi yang ni kita design khusus untuk ketua-ketua jabatan dan pengurusan tertinggi jabatan dan agensi negeri Pahang. Tiba-tiba anak buah saya tanya saya, mengapa kena ada eksklusif? Eksklusif kan, jadi dia punya tu TFDX, Tafakufiddin X. Apa maksud X tu? X tu ialah eksklusif. Saya suruh anak-anak buah saya teka apa sebenarnya yang saya kendaki dengan X tu. Macam-macam lah tekanya, semua tak betul ke. Saya kata X tu ialah X-Men. Tuan-tuan tengok filem X-Men, kita tahu kan X-Men ni orang hebat-hebat. Dia mempunyai, betul lah tuan-tuan, ketua-ketua jabatan pengurusan tertinggi memang hebat orangnya, tuan-tuan, ya. Dengan itu artinya memang kita designkan program ni, dia nampak eksklusif tetapi padat. Tuan-tuan tak perlu hadir macam kelas TFD yang lain, tiap minggu kena datang. Al-Fadil Tuan Haji Asri, ketua pegawai eksekutif YP Land, merupakan peserta. Kami kenal mula-mula melalui TFD lah, ya. Dulu dia dah belajar dah 3 tahun lebih, tuan-tuan, ya.
dah 3 tahun lebih. Artinya tanya Tuan Haji, artinya tiap minggu kita kena spend masa untuk belajar. Sabtu dan Ahad pukul 9 sampai pukul 12.30. Tiap-tiap minggu, tak ada cuti. Yang cutinya pada hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha, dan pada bulan 12, 1 bulan. Itu saja cuti dia. Kenapa pilih bulan 12? Sebab Pahang banjir pada masa bulan 12 ni. Jadi kita untuk memudahkan peserta-peserta mindah barang ke apa ke, takut ke apa, jadi bulan 12 tu dengan ustaz-ustaznya kena pindah. Masa tu saya pernah kena pindah rumah. Jadi bagi ustaz-ustaz yang terkena banjir, peserta-peserta yang terkena banjir, bulan 12 kita cuti. Jadi itu je. Kalau TFD yang biasa, itulah dia punya jadual dia. Tapi untuk TFD Act, kita hanya minta ketua-ketua jabatan tuan-tuan dan perempuan hadir 2 minggu sebulan sahaja. Artinya ada lagi 2 minggu untuk kita berehat di rumah. Tapi dia punya adds on, kalau macam KFC tu dia ada add-ons dia. Kelas plus daurah. Apa maksud daurah? Macam kita akan hadir pada hari ini dan hari esok, itu namanya daurah. Daurah inilah kursus intensif. Artinya kelas intensif yang akan kita berikan. Artinya kita boleh cover balik apa-apa yang kita hilangkan daripada waktu-waktu yang lain. Itulah sebenarnya beza. TFDX ni dia ada kelas, dia panggil bukan kelas tambahan lah, kelas ataupun apa dia panggil, kursus intensif. Dia ada intensif dia. Baik, minta maaf Yang Amat Datuk-Datuk, tuan-tuan ya, saya memang nak ambil masa sebab nak tunggu sampai pukul 10.30. Jadi terpaksa mendengar celoteh saya lah, saya minta maaf ya. Memang saya terpaksa drag sebab kita nak tunggu apa ni, Yang Berhormat Datuk Seri SS dia datang nanti. Sebab dia telah, saya masa jumpa dengan dia minta dia merasmikan ni, dia punya effort, dia kata baik Ustaz, saya akan datang untuk merasmikan ni kerana yang hadir ini adalah ketua-ketua jabatan dan jabatan negeri Pahang. Tapi masa tu datang, saya dapat info semalam dia akan datang daripada KL. Ini dia sedang bergegas daripada KL untuk bersama-sama dengan kita ya. Baik. So modul ni tuan-tuan ada 3. Kita akan fokus kepada ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu fiqh. Mengapa 3 subjek? Tuan-tuan, kerana inilah asas ataupun inilah contents kepada agama Islam yang kita anuti. Yang hadis yang tuan-tuan selalu dengar, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang Sayyidina Umar kata, bainama kunna julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a alaina rajulun syadidul bayad. Jadi hadis dia panjang tuan-tuan ya. Tatkala mana sedang kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar kata, sekira-kiranya telah muncul kepada kami seorang lelaki yang berpakaian serba putih, la yura alaihi asarus safar, yang tidak kelihatan padanya kesan-kesan permusafiran. Dia masuk terus jalan duduk depan Rasulullah. Fa asnada rukbata ila rukbatai, dan dia menyandarkan lututnya kepada Rasulullah, lutut Rasulullah. Para sahabat tak berani buat begitu depan Rasulullah. Semua tunduk, semua duduk dengan penuh adab ya. Tapi orang ni hebat, duduk jalan straight depan Rasulullah, terus duduk, lagakan lututnya dengan lutut Rasulullah. Fa wada'a kaffaihi ala fakhizai, lalu dia meletakkan 2 tangannya di atas paha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagilah para sahabat tak berani buat, letak paha atas tangan atas paha Rasulullah. Tuan-tuan, dia nak beritahu apa? Apa yang Sayyidina Jibril alaihi salam nak beritahu apa? Dia kata inilah saat yang paling penting, inilah momen yang paling penting yang mesti kamu ingati. Saja Jibril buat begitu untuk beritahu kepada kita, inilah perkara yang sangat penting yang mesti kamu ingati. Tuan-tuan, dalam macam kita lah tuan-tuan, momen yang paling penting di hidup kita apa? Selain daripada masa lahir kita, lah masa kahwin kita. Betul tak? Kahwin tuan-tuan, mengapa kena akad nikah? Mengapa kena ada saksi? Mengapa kena ramai orang menyaksikannya? Momen, satu peristiwa yang penting yang mesti diingati. Ya, jadi begitu Sayyidina Jibril alaihi salam nak beritahu kita, wahai umat Muhammad, Rasulullah dah tahu, kamu kena ingat ini. This is the very important moment.
saat yang sangat penting yang mesti kamu ingati berkenaan dengan agamamu. Aku nak cerita tentang konten, tentang kandungan, isi kandung agamamu. Apa itu tuan-tuan? Ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Yang tiga perkara tu yang kita simpulkan sebagai rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan, yang akan diperincikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Tuan Guru kita nanti, ya, dalam kita punya kelas insya-Allah pukul 11 nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah tiga ilmu ini, daripada rukun iman, ilmunya adalah ilmu tauhid. Daripada rukun Islam, ilmunya adalah ilmu fiqh. Daripada rukun ihsan, ilmunya adalah ilmu tasawuf, ya. Sebab itu wajib bagi kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Wajib dia wajib apa? Wajib aini, fardu, sama dengan semayang. Bahkan ini jangan sebut dari segi fiqh, ya. Ini orang kata kalau tak belajar ilmu tak wajib dia semayang. Sebab kalau dia semayang pun dia tak betul semayangnya. Wajib belajar ilmu baru boleh sembahyang. Kalau dia sembahyang juga, al-amalu bila ilmin mardud, amal tanpa ilmu ditolak. Ataupun seperti mana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ini disalahartikan oleh orang. Sebenarnya ya, dia boleh bersekali, tapi dari segi kalau dia buat dalam keadaan tak tahu, dalam keadaan tak mengerti, memang benda tu akan disqualified lah, ya. Sebab itu Imam Ghazali kata tentang apa? Tentang ilmu tauhid. La tasahhu al-ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat seseorang yang tidak mengenal Tuhan yang dia sembah. Jadi wajib mengenal Tuhan. Sebab itu setengah ini kata-kata, ada kata-katanya qaul ulama, ada kata-katanya orang nukilkan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi ianya tak kiralah sama ada ianya kata-kata ulama ataupun mungkin ianya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ianya menepati kehendak Al-Quran dan hadis. Apa dia? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kita mesti mengenal Allah. Dan begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu satu kefarduan. Jadi tuan-tuan, menuntut ilmu yang dikatakan kefarduan tu apa dia? Inilah tiga ilmu yang menjadi kefarduan ke atas kita sebagai individu muslim, diwajibkan bagi kita untuk menuntutnya. Persoalan dia di sini, adakah kita telah lepas akan fardu ilmu ini? Contoh ilmu tauhid, ya. Ilmu tauhid terbagi kepada dua secara mudahnya. Satu yang dinamakan tauhid asas, dan satu lagi tauhid penyempurnaan ataupun tauhid ihsan. Tauhid asas insya-Allah kita akan buat daurah dia. Kita akan belajar, di samping kita belajar sifat, kitab sifat 20, kita akan panggil Ustaz Muhaddir Joy untuk memberikan daurah ataupun kursus intensif kepada kita, ya. Kita ada intensif kelas dan kita ada kelas mingguan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan program yang disusun ini akan menyebabkan kita boleh faham apa yang dikehendaki dengan tauhid, beriman kepada Allah. Tuan-tuan, sifat 20 banyak perkara, tak payah banyak tuan-tuan. Kita tanya diri kita, mengesahkan Allah, bagaimanakah caranya mengesahkan Allah? Apa maksudnya mengesahkan Allah? Mengesahkan Allah pada zatnya, mengesahkan Allah pada sifatnya, mengesahkan Allah pada asma' dan af'alnya. Bagaimana kita faham mengesahkan Allah? Ini persoalan dia, ya. Itu dalam tauhid, dibicarakan dalam tauhid asas. Baik, jadi inilah dia modul dia, 3 modul, ya. Dan kalau kita tengok hadis Sayyidina Umar Al-Khattab, yang akhir tu alamatul qiyamah, dan sekarang ini telah wujud satu ilmu yang dinamakan fiqh tahawulat. Fiqh tahawulat untuk membincangkan alamatu al-qiyamah. Artinya mengikut setengah ulama, ianya juga disebut sebagai satu kewajipan pada kita juga untuk kita mempelajari dan mengetahui tentang fiqh tahawulat. Baik, kita berhenti taklimat pukul 10 pagi untuk minum pagi, 10.30 perasmian. Jadi tuan-tuan, saya baru start pertama, jadi saya boleh speed sikit, ya. Kita berhenti, saya ubah sikit, kita berhenti pukul 10 suku.
Lepas tu kita minum ni sebab semua dah minum ya. Kita boleh cepat minum 10.30 SS sampai terus kita ajak, kalau Datuk SS nak minum kita minum, kalau tidak kita teruskan dengan perasmian ya. Sebab minum ni insya-Allah benda yang simple je. Yang penting ialah majlis ilmu kita baik. Jadi saya ringkaskan apa yang saya ingat tadi nak teruskan sampai ke 10 suku ya. Baik. Jadi keunikan TFDX Yang Hormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan ialah bagi daripada wakil daripada MPK semalam saya pun dah jelas benda yang sama kepada Datuk dan kaki tangan MPK ya. Jadi so TFDX ni tuan-tuan, beberapa dia punya keistimewaan dia. Pertama, kalau kita belajar TFD yang biasa, dia akan ambil masa 4 tahun setengah. Satu tahap 1 tahun setengah. TFDX 6 bulan tahap pertama, 6 bulan tahap kedua, 6 bulan tahap ketiga. Artinya 1 tahun setengah tuan-tuan settle 3 tahap. Ya. Tengok kitab-kitab dia nanti, masya-Allah. Kalau boleh habis ni semangat orang Melayu kata. Kemudian tuan-tuan, yang paling penting, menghidupkan budaya ilmu secara bertalaki, berkitab, bersanad, sanad ilmu dan sanad amalan, dan meningkatkan kefahaman dan penghayatan Islam. Ni benda paling penting tuan-tuan. Sekarang ni, zaman sekarang, orang tak nak belajar ilmu secara jumpa dengan tuan guru. Pasal apa? Dia jumpa tuan guru dalam internet. Tak boleh tuan-tuan. Boleh lah untuk kita menambahkan ilmu. Tapi nur Allah, nur Muhammad, nur lah kita cerita. Nur ini, limpahan itu dia berlaku dengan kita bertemu dengan guru. Daripada dada guru ke dada muridnya. Ini limpahan, ini ilmu, ini barakah. Ini yang dinamakan sanad, ini yang dinamakan talaki. Sebab tu kita kena bertalaki. Sebab tu kita nak jumpa dengan guru, tengok wajah guru, kita dah dapat barakahnya. Apatah lagi kita duduk dengan guru. Tuan-tuan, yang paling penting sekali apa tuan-tuan? Sebab tu ulama-ulama yang terdahulu mereka berkhadam diri kepada guru. Pasal apa tuan-tuan? Orang yang berkhadam diri kepada guru ni kenapa? Kerana dia akan menjadi kekasih guru dia. Itu yang paling dikehendaki. Bila anak murid ada dalam hati guru, dia dapat limpahan guru dia, dia dapat doa guru dia, dia dapat kasih sayang. Itu yang paling nak sekali. Itu yang kita kena bertalaki. Nakkan limpahan guru tu ya. Sudah tentu guru dengan muridnya, dia sangat kasih kepada murid-muridnya tuan-tuan. Dia mendoakan muridnya ya. Apa saja masalah muridnya, tuan guru ni kalau boleh dia nak selesaikan seluruh masalah muridnya. Apatah lagi bila dia sudah masuk dalam hati gurunya, kasih gurunya melimpah ruah kepada murid tersebut. Ini pentingnya talaki tuan-tuan. Di samping itu kita akan mendapat sanad ilmu guru kita. Ini penting tuan-tuan, sanad ilmu. Gurunya ambil pada gurunya sampailah kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah pengesahan. Daripada mana kamu dapat ilmu ni? Saya dapat pada guru saya ni. Guru ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala, pada mana kamu ambil? Gurunya sampailah. Yes, endorse. Sebab itu di antara salah satu ilmu yang sangat orang kata hebat dari segi keabsahannya adalah ilmu hadis. Kita tengok hadis, daripada hadis sahih, mutawatir, kalau kurang dari segi rawi, dari segi sanadnya, ia akan menurunkan darjat hadis itu kepada hadis hasan. Hadis hasan kalau kurang lagi dia pergi keabsahan sanad dia ataupun matannya dari segi ingatannya lupa, dia akan turun kepada hadis dhaif. Begitu juga hadis dhaif. Yang paling teruk sekali pergi kepada hadis maudhu' lah, hadis yang dia ada-adakan. Sebagaimana yang viral sekarang ni, hadis bulan Rejab, siapa yang menyebarkan memberitahu tentang hadis bulan Rejab ni, maka dia akan ini semua hadis-hadis palsu. Kita ingat kita nak buat pahala, kita ingat dengan memviralkan tersebut kita akan dapat, rupanya kita dapat dosa. Sebab apa? Rasulullah beritahu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka dia menyediakan tempatnya di dalam neraka. Tuan-tuan, jadi janganlah kita kena pasti nak viralkan benda-benda yang seumpama ini, terutama sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan ianya benar daripada Rasulullah ya. Sekarang ni kita tengok zaman internet ni mudah sangat orang memviralkan, sedangkan benda yang di-viral tu adalah palsu dan berdusta atas nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. So, jadi penting kita bertemu dengan guru-guru. Alhamdulillah dalam TFDX kita menjemput alim-alim ulama, tokoh-tokoh ilmuwan yang memiliki
ilmu, yang memiliki sanad, yang memiliki ketokohan dan dikenali oleh masyarakat bahawa mereka adalah orang yang berilmu dan kita patut mengangkat mereka dan berguru kepada mereka. Baik. Seterusnya, menerima ilmu tarbiyah, tazkiyah dan tarkiyah. Ini sebenarnya masalah bahasa Arab je, ya. Kalau kita terjemahkan bahasa naik ke bahasa Melayu, jadi kita taklah orang kata terkesima, bukan terkesima lah. Kita ni dikelirukan oleh bahasa Arab. Kalau letak bahasa Melayu mudah je. Tuan-tuan, sudah tentu kita nak dalam setiap majlis ilmu tu kita nak tarbiyah daripada majlis ilmu. Sudah tentu kita nak pada bila kita berjumpa dengan guru, kita nakkan tazkiyah daripadanya. Daripada tarbiyah, tazkiyah, Allah Subhanahu wa taala akan menangkatkan darjat kita, lalu kita akan mendapat tarkiyah. Tarbiyah ni macam seorang ibu bapa dengan anak dia, sentiasa diberitahu kesalahan anak dia. Dengan penuh kasih sayang beritahu, walaupun anaknya tak betul, so more keep telling, keep teaching, sentiasa beritahu ya. Nampak tak betul tegur, nampak tak betul tegur, dengan kasih sayang. Bukan macam kita belajar sekali beritahu habis tak ada. Itu tak ada tarbiyah namanya. Nampak benda betul tak tegur, itu bukan tarbiyah namanya. Tarbiyah ni tak pernah jemu-jemu beritahu benda tak kena. Beritahu dengan kasih sayang, beritahu dengan doa. Itu tarbiyah. Kemudian yang kedua, tazkiyah. Tazkiyah ni setelah kita mendapat ilmu, tuan-tuan, kita mengamalkan ilmu kita, ataupun yang dinamakan tarekat. Apa itu tarekat? Tarekat ni orang salah faham. Tarekat ni ialah mengamalkan syariat. Itulah tarekat. Orang ingat tarekat ni berzikir je. Tak. Tarekat ini ialah mengamalkan syariat, mengamalkan ilmu itulah namanya tarekat. Bila kita mengamalkan ilmu, mengamalkan apa yang baginda Nabi SAW berikan kepada kita, dengan solatnya buat, solat fardu buat, solat sunat buat, Quran buat, ni buat, itu buat, akan dikurniakan oleh Allah tazkiyah kepada diri kita, penyucian kita melalui amal, melalui ilmu yang kita amalkan. Ini kita dapat tazkiyah. Bila kita dah ada tazkiyah, lalu Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun kita sebut dalam istilah yang lain, zikir dan tafakkur. Daripada zikir dan tafakkur ini, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita tazakkur. Tazakkur itu sama dengan tarkiyah. Artinya untuk seseorang itu dapat tazakkur, kurnia Allah Ta'ala angkat dia kepada satu makam yang tinggi, dia mesti melalui dua proses. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama sufi dalam kitab mereka. Pertama, proses dia al-mudawamatu bi dzikrillah. Yang kedua, proses yang mesti dilakukannya tafakkur fi khalqillah. Sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa memikir-mikirkan akan keagungan, kebesaran, tanda-tanda yang Allah Ta'ala tampakkan kepada kita melalui diri kita dan alam ini. Lalu daripada zikir dan tafakkur yang berkekalan ini, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita apa yang dinamakan tazakkur. Tazakkur ni kurnia Allah, dia tak boleh nak, dia usahakan. Usahalah macam mana, kalau Allah tak kurnia tak dapatnya, ya. Sebab kalau kita nak kira alim, orientalis lagi alim, tuan-tuan. Masa saya belajar di Morocco dulu, ada certain bulan orientalis turun daripada Sorbonne University, daripada Perancis, daripada Germany turun. Mereka ni alim 4 mazhab, boleh cakap bahasa Arab, boleh cakap bahasa Inggeris, boleh cakap bahasa Perancis, boleh cakap bahasa Jerman. Tanyalah soalan apa-apa, dia boleh jawab. Dia boleh quote kata-kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hanbali, semua imam-imam, kitab-kitab dalam kepala dia. Tapi mereka tak beriman. Kalau kita nak kata ilmu, tak, ilmu tidak menjamin seseorang itu selamat, tak. Bahkan mereka tidak beriman pun walaupun mereka itu berilmu. Dan mereka belajar ilmu Islam adalah untuk memusnahkan agama Islam. Ini orientalis, ya. Tapi kita, orang yang beriman, bila mana kita melalui proses zikir dan tafakkur, dengan rahmat dan kurnia Allah diangkat lagi kita kepada apa yang dinamakan zikir, fikir, tarkiyah, ataupun namanya satu lagi yang disebut tazakkur. Sebab tu saya kadang-kadang kita ni dipeningkan oleh istilah, Tapi kita dah belajar gitu, dah buat mana tak boleh nak ubah lah istilah tu, ya. Istilahnya datang daripada bahasa Arab, cuma kita kenalah memahami bahasa Arab tersebut dan disesuaikan dengan bahasa kita. Baik tuan-tuan, sikitlah. Terusnya, membentuk personality, integriti Muslim mukmin yang profesional. Sudah tentulah tuan-tuan, bila mana seseorang itu ada ilmu Islam, dia akan menjadi mukmin dan profesional mukmin yang unggul.
Menawar struktur pengajian komprehensif dan eksklusif yang macam mana saya terang kepada tuan-tuan tadi, menganugerah sijil pengiktirafan pengakuan tamat khusus. Saya yakinlah yang hormat datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat, bukan nak sijil, kita nakkan ilmu. Apa yang dihidangkan di dalam kelas kita ini, itulah yang menjadi buruan ataupun matlamat kita. Setelah kita mendapat ilmu, kita mengamalkan ilmunya, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi hamba-Nya yang diradai. Allah Ta'ala pilih kita menjadi hamba-Nya yang dikasihi. Itulah matlamat kita untuk mendapat kasih dan redha Allah. Ya, itulah matlamat kita daripada hadirnya kita ke kelas ini. Baik. Kemudian ciri-ciri TFD Act, tenaga pengajarnya. Ini tak payah bayar, saya sudah terang dah. So kolaboratif, ini kolaborasi mula-mula dulu kami buat ni pun tak payahlah, saya ingat. Ni tahap-tahap ni saya dah terang kepada tuan-tuan, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Semua dalam tu nanti ada ya. Berapa jam. So ini guru-guru dia tuan-tuan, ya. Guru-guru yang akan kita panggil, salah seorang daripadanya Dr. Afifi Al-Akiti daripada pensyarah Oxford University, Profesor Madya, Dr. Ahmad Wifaq bin Mokhtar ni Timbalan Pengarah Institut Penyelidikan dan Pengurusan Fatwa Sedunia. In fact, ni orang Pahang ni Ni orang Pahang dan dia mendapat pinjaman Yayasan Pahang. Orang Pekan. Anak kepada Allahyarham Ustaz Mukhtar Yaakob, sekarang ni berada di Saudi. Dia duduk dengan fatwa sedunia. Saya pernah tengok dia punya YouTube. Masa tu dia mensyarahkan di bawah ni Yusuf Qaradawi, ada ulama-ulama besar dunia dia. Saya kata, Masya Allah, orang Pahang hebatlah. Kiranya bagi kita berbanggalah seorang macam orang, maksudnya orang Melayu yang boleh duduk setaraf dengan ulama-ulama dunia. Yang kita nampak pernah bersyarah depan Yusuf Qaradawi ni, Tuan Guru Haji Hadi ya. Tiba-tiba ada satu orang anak muda yang Allah Ta'ala angkat darjatnya, dia kurniakan padanya ilmu. Artinya siapa yang mengangkat beliau lain tak bukan Allah. Yang memuliakannya adalah, yang meletakkan dia di situ juga Allah. Yang mentakdirkan guru-guru yang mendengar yang hebat-hebat dunia itu juga Allah. Ya. Kita pandang bahawa Allah Ta'ala memuliakannya. Jadi inilah tuan-tuan, saya dah bercakap dengan dia, dengan beliau ni, dan beliau bersetuju untuk hadir memberi ilmu kepada tuan-tuan dan perempuan. Dia bulan 6 ni, saya bulan 6 ni saya balik lah Ustaz. Dia kata, boleh lah Ustaz panggil berapa kali pun saya datang lah. Dia kata, sebab dia lah salah seorang daripada tajaan Yayasan Pahang. Baik, tuan-tuan ramai lagi di situ gurunya. Kalau tuan-tuan nak tengok ni di antara muka-mukanya lah. Saya semalam jumpa dengan Sahibus Samah Datuk Seri Mufti kita dan menjemput beliau untuk menjadi guru juga. Beliau bersetuju untuk bersama-sama hadir untuk sama-sama menyampaikan ilmu beliau. Ni mantan Mufti kita, Ustaz Mahdi Joy, Tuan Guru sahabat saya Ustaz Uwais Al-Qarni dan beliau akan menjadi guru tetap dalam mengajar fiqh. Tempat kami belajar pun sama. Saya dengan dia mengajar di Masjid Tengku Ampuan Afzan, TFD yang biasa ni. Kalau buka setiap hari Sabtu tu kita ada live. Kita punya FB dan hari Ahad live. Tuan Guru Uwais dia mengajar hari Ahad. Dan kitab yang digunakannya ialah Fiqh Manhaji. Tuan-tuan pun belajar kitab Fiqh Manhaji. Cuma saya tambah lagi Fiqh Manhaji itu dengan kitab yang baru ditranslate oleh beliau, iaitu Muqaddimah Hadramiyah. Muqaddimah Hadramiyah ni adalah satu kitab fiqh di matan saja tuan-tuan. Artinya kalau tak ada guru, tuan-tuan tak boleh belajar Muqaddimah Hadramiyah ni. Tahu jelah faham gitu, tapi tak faham cara mendalamnya lah sebab dia mesti disyarahkan. Dan Tuan Guru Dr. Haji Jahid Haji Siddiq Al-Khalidi An-Naqsyabandi dan juga Tuan Guru Haji Abdul Hashim bin Ismail Al-Qadri, pengasas Yayasan Qadri Malaysia, yang mana Tuan Guru dua orang tunggu ini akan pergi kepada Tauhid Ihsan ataupun dalam bab tasawuf. Minta maaf tuan, saya tak letak nama muka kat situ, anak buah tertinggal. Ni Datuk Ustaz Balisha, ni lah Profesor Madya Dr. Ahmad Wifaq, muda sangat lagi orangnya. Ni Prof Madya Dr. Muhammad Zawawi, ni semua kenal ni Ni Prof Madya Dr. Anan bin Muhammad Yusof. Anan bin Muhammad Yusof ni dulu pernah bekerja di Yayasan Pahang dan dia juga pemegang pinjaman Yayasan Pahang masa dia buat master di Jordan. Kawan baik saya Maslu. Mula-mula kami kerja di Yayasan Pahang, saya, dia dan satu orang lagi. Masa tu bekerja sebagai pensyarah di Pusat Bahasa Arab IKIP.
untuk menghantar student ke luar negara. Ada pusat bahasa Arab dululah, pusat bahasa Arab ada, sekarang tak ada dah. Ini Dr. Aiman Al-Akiti kalau buka radio IKIM, kalau tak silap saya hari Rabu dia punya program dia. Dia ni juga belajar dia punya PhD dia di Universiti Qarawiyyin ya, dalam bidang akidah dan pemikiran Islam, Fakulti Usuluddin. Ni tak payahlah. Ni Dr. Azhar UCYP PhD dari Universiti Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia. Jadi ini cakap Indonesia kot. Ini Ustaz Kamil kita, you daripada Universiti Malaysia Pahang, sedang menyiapkan tesis PhD dalam tasawur Islam. Ustaz Ismail Yusof. Dan ini kitab-kitab tuan-tuan. Sampai Betul saya sampai? Ya. Okey. So ini kitab-kitab dia tuan-tuan, Bidayatul Hidayah untuk tasawuf, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin dan Hikam. Tuan-tuan belajar hikam ni, saya belajar hikam dulu sampai sini sampai sekarang tak habis-habis lagi tuan-tuan. Tapi ini kita akan belajar sedutan dia, Kita akan buat intensif dan kita akan buat dia punya sedutan-sedutan dia. Itu memang kita hikam ni masya-Allah lah tuan-tuan Tapi sebelum sedia untuk belajar hikam, tuan-tuan kita kena sedia asasnya dulu Dan paling cantik kalau sekiranya orang yang mempelajari hikam itu dia adalah seorang salik, sudah ada amal kerohaniannya, sudah ada guru mursyidnya, lagi baik, Bukan tak boleh, boleh juga, tapi setakat itulah kurnia Allah kepada kita lah. Lagi tinggi kefahaman, lagi tinggi pembersihan rohani yang kita lakukan, lagi tinggi kefahaman yang Allah Ta'ala campakkan pada kita berdasarkan persediaan kita untuk menerima limpahan tersebut Jadi kitab hikam ni kitab yang tinggi Ni sifat 20, akidah mursyidah, aqidatun najid. Ini 3 kitab yang akan kita bincangkan dalam tauhid. Ni fik ni fik manhaji ni dia ada 8 jilid. Tak habis belajar tuan-tuan So saya rasa itu saja keterangan ringkas, lagipun Datuk Seri SS telah pun sampai. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang hormat datuk-datuk, datin-datin. Saya mohon ampun sekiranya semasa penyampaian saya ada perkara-perkara yang tidak elok saya tuturkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Salihuddin bin Ishaq, Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar wal
الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan dipersilakan untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan, meranti 3 sebatang, ditebang 3 permuka, yang dinanti telah datang. Tanda majlis akan bermula. Tetak buluh, tetak 10, tetak 10 1/4. Angkat tangan jari 10. Mohon Allah limpahkan berkat. Dengan itu pihak majlis mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aminur Rahman bin Muhammad Rashid bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, sungguhnya pada pagi yang bersejarah ini kami berhimpun di Dewan Utama Kompleks Yayasan Pahang bagi menyatakan kesyukuran kami dan menjayakan majlis pelancaran dan perasmian program Tafakuh Fiddin eksklusif TFDX Yayasan Pahang serta Daurah Tauhid Ihsan. Justru dengan itu, Ya Allah, kami memohon Engkau rahmatilah majlis kami pada pagi ini. Kau berkatilah ia, kurniakanlah kelancaran ke dalam perjalanan majlis pada pagi ini. Kurniakanlah juga kepada kami kefahaman ilmu. Sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah dan taufik-Mu, Ya Allah. Semoga dengannya kami dapat menghayati dan mengamalkan apa yang kami pelajari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika ada dalam kalangan kami pada hari ini yang diuji dengan kesusahan, maka Kau bantulah dia, Ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah dia, Ya Allah. Dan jika pada hari ini dalam kalangan kami yang diuji dengan kesedihan, maka Kau khabarkanlah berita gembira buatnya, Ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang diuji dengan kesempitan, maka Engkau lapangkanlah dia, Ya Allah. Sungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha memakbulkan. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada semua yang hadir pada hari ini dengan hati yang tenang, jiwa yang tenteram, serta roh yang sentiasa mempunyai sifat syukur, sabar, ikhlas dan amanah dalam melakukan pekerjaan. Kau jauhkanlah daripada kami sifat ujub, takabur, riak, fitnah, buruk sangka, pecah amanah dan tidak jujur di dalam melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan kepada kami. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Kau kurniakanlah kami dengan sifat cinta akan ilmu,
istiqamah di dalam menuntut ilmu, serta sentiasa bersemangat di dalam mengamalkan ilmu yang dipelajari dan dapat menyampaikannya pula kepada keluarga, rakan-rakan dan kaki tangan yang berada di bawah pimpinan kami. Mudah-mudahan program Tafakuh Fiddin eksklusif Yayasan Pahang ini jadi suatu titik permulaan kepada kami untuk mendekatkan diri kami dengan-Mu, Ya Allah, serta beroleh rahmat dan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Matikanlah kami di dalam keadaan menuntut ilmu. Mudah-mudahan kematian kami itu dikira sebagai mati syahid di jalan-Mu, Ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la ta'ja'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ij'al khairan a'marina akhiruhu wa khairu a'malina khawatimuhu wa khairu ayyamina yawmal qa'i fik. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aminur Rahman bin Muhammad Rashid di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan, acara seterusnya adalah ucapan haluan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang. Dengan itu pihak majlis dengan berbesar hatinya mempersilakan yang berbahagia Encik Airul Amri bin Amran, Ketua Pegawai Korporat Yayasan Pahang, mewakili Yang Hormat Dato' Mahmud bin Muhammad Nawawi, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang ke pentas bagi menyampaikan ucapan haluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih saudara pengacara majlis. Selamat datang ke program Tafakuh Fiddin eksklusif Negeri Pahang. Kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Salahuddin bin Ishak, Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Yang Hormat Datuk-Datuk, Yang Bahagia Datin, Ketua-Ketua Jabatan dan pengurusan tertingginya dari Agensi Kerajaan Negeri Pahang dan Persekutuan, tuan-tuan perempuan, hadirin yang dihormati sekalian. Segala puji dan syukur kehadrat Ilahi, Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita bersama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama menyampaikan salam kepada nabi-nabi, rasul-rasul, para anbiya, keluarga-keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda yang mulia. Terlebih dahulu izinkan saya mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Salahuddin bin Ishak, Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, kerana dapat meluangkan masa bersama kita, dan Yang Berhormat Datuk Seri sebentar nanti akan merasmikan program Tafakuh Fiddin eksklusif, atau sebentar tadi Ustaz Abdul Razak menyatakan TFDX, ya. Kehadiran Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan perempuan Ketua Jabatan dan pengurusan tertinggi Jabatan di Negeri Pahang pada hari ini amatlah kami hargai. Semoga kehadiran Datuk-Datuk, tuan-tuan perempuan dalam majlis ilmu ini diberkati dan dilimpahi rahmat yang tiada penghujungnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi bin Wan Ismail, Menteri Besar Negeri Pahang, selaku pengurusi pemegang amanah Yayasan Pahang dan ahli-ahli lembaga pemegang amanah, kerana memberi kepercayaan dan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada pengurusan Yayasan Pahang untuk meneruskan dan mengembangkan program ini ke peringkat jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan di Negeri Pahang. Ucapan terima kasih tidak juga dilupakan kepada rakan strategik kami, iaitu Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, Jabatan Mufti Pahang, Jabatan Agama Islam Pahang,
pihak-pihak universiti seperti KUIPSAS dan UMP, dan ramai lagi orang-orang perseorangan yang tak mampu dapat saya ungkapkan dalam ucapan ini. Semoga Allah jugalah yang dapat membalas jasa tuan-tuan dan puan-puan atas niat ikhlas dan sumbangan yang diberikan bagi menjayakan program TFD. Sekalung penghargaan juga saya tujukan kepada guru-guru TFD di seluruh negeri Pahang, penyelia-penyelia TFD, pegawai-pegawai masjid negeri dan daerah, serta pegawai-pegawai dan kaki tangan Yayasan Pahang. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-datin, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, program Tafakur Fiddin dimulakan pada tahun 2015, di mana Yayasan Pahang dengan rendah diri mengambil peluang dengan memulakan langkah yang kecil, berbincang dengan muib dan jaib pada ketika itu serta pejabat mufti untuk memulakan 4 pilot projek TFD di negeri Pahang, iaitu Masjid Negeri kita, kemudian Masjid Tengku Ampun Afzal di Indah Mahkota, Masjid Daerah Bentong dan juga Masjid Daerah di Pekan. 4 ni dengan sasaran pengambilan peserta 200. Namun apa yang mengejutkan pihak kami, sambutannya sangat menggalakkan. 6 bulan pertama bilangan yang datang ke program ini mencecah hampir 500 peserta. Jadi pada tahun 2016 dengan kelulusan lembaga, maka Yayasan Pahang meluaskan program TFD ini untuk ditawarkan di semua masjid-masjid daerah di negeri Pahang. Pada tahun 2017, permintaan program TFD telah mula kita terima di luar negeri Pahang. Maka 2 buah pusat pengajian TFD dibuka di Masjid Loyah Tuan dan juga Masjid Tuanku Mizan di Putrajaya. Pada tahun yang sama juga, pihak penjara Malaysia menyatakan minat untuk diadakan program ini di premis penjara sebagai usaha memantapkan lagi pengetahuan agama di kalangan banduan-banduan penjara. Maka pada pertengahan tahun 2017, 3 pusat TFD penjara Malaysia, iaitu penjara Penor, penjara Bentong dan juga pusat komuniti penjara di Kem Batu 10 dibuka. Dan kohort pertama yang sudah bergraduat dalam minggu lepas, seramai lebih kurang 85 orang dah Ustaz Razak, 85 orang dah konvo tahap pertama. 85 orang. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, hasrat dan niat Yayasan Pahang mengadakan program ini adalah kerana ingin melihat hati dan nurani masyarakat kita disatukan melalui didikan ilmu agama dan menyemarakkan lagi peranan masjid-masjid kita. Ilmu agama pula mestilah disampaikan secara sistematik dan tersusun dengan menghimpunkan dan menghidangkan kupasan-kupasan ilmu tauhid, tasawuf, fiqh. Kalau TFD di masjid di luar sana ada Al-Quran dan tafsirnya, kalau kat sini TFDX ni tauhid, tasawuf dan fiqh. Beza sikit lah. Daripada guru-guru yang mempunyai banyak pengalaman dan telah melalui pengajian pondok, sama ada tradisional, moden ataupun bersifat contemporary. Program TFDX ni pula dibawakan khas sebagai sumbangan kecil daripada pihak Yayasan Pahang kepada semua ketua-ketua jabatan dan pengurusan tertinggi di negeri Pahang. Tuan-tuan dan puan-puan akan melalui satu perjalanan ilmu yang menggembirakan dari sudut spiritual. Di samping itu, program ini akan merapatkan ukhuwah sesama kita dan menjalinkan rasa penuh kasih sayang, rasa penuh kasih sayang dan saling menghargai antara satu sama lain, melangkaui batasan kerja-kerja di antara satu jabatan dengan jabatan yang lain. Semua berhimpun di sini. InsyaAllah, semoga Allah menerima
niat ikhlas kita dan mengurniakan hidayah dan inayah kepada kita semua. Akhir kalam, semoga dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri dalam program TFDX ini memberi semangat dan keazaman kepada kita semua, supaya ilmu-ilmu yang ditimba menjadikan ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawainya, termasuk di Yayasan Pahang sendiri, ya, agar lebih menyedari, menghargai dan menginsafi peranan dan tanggungjawab besar dalam memakmurkan rakyat dan negeri Pahang kita yang kita sayangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Errol Amri bin Amran, Ketua Pegawai Korporat Yayasan Pahang, mewakili Yang Hormat Dato' Mahmud bin Muhammad Nawawi, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang, di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan, kini tibalah acara kemuncak, ucapan perasmian program TFDX oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Salihuddin bin Ishak. Dengan itu pihak majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Salihuddin bin Ishak, Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, bagi menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Saudara pengacara majlis, Saudara Airul Amri, Ketua Pegawai Korporat Yayasan Pahang, Ustaz Razak, Datuk Zul, Tuan Guru Abdul Hashim, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan juga kita melaksanakan program Tafaqquh Fiddin Yayasan Pahang. Dan program ini seperti yang dinyatakan oleh Saudara Amri tadi, merupakan satu program khusus untuk ketua-ketua jabatan bagi memahami, memberi peluang untuk memahami agama kita dari segi, daripada sudut yang apa yang seperti dirancangkan, iaitu akidah, tauhid, tasawuf dan fiqh. Saya bagi pihak Kerajaan Negeri Pahang mengucapkan tahniah kepada Yayasan Pahang yang telah pun berjaya membuat program ini dengan cara perkongsian pintar antara beberapa pihak yang terlibat. Dan saya juga, seperti mana yang dinyatakan oleh Saudara Airul Amri tadi, kita ingin merakamkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi bin Ismail, Menteri Besar Pahang, selaku pengerusi pemegang amanah Yayasan Pahang, yang telah berjaya menyokong dan juga meneruskan program yang telah dijalankan sejak tahun 2015. Seperti yang dinyatakan tadi juga, bahawa program ini berjalan untuk ketua-ketua jabatan, untuk orang ramai dan juga untuk banduan. Pada ketika ini telah pun menerima penyertaan lebih 3,000 orang, dan Kerajaan Negeri Pahang seterusnya terus menyokong program ini. Dan apa yang ingin lagi yang saya kongsikan ialah saya mengharapkan datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan memberikan perhatian penuh kepada peluang ini, yang mana saya percaya datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama dalam program ini. Berapa ramai orang yang kat luar
yang tidak diberikan peluang, tak diizin oleh Allah Ta'ala untuk menyertai ini dengan berbagai-bagai sebab, dengan komitmen keluarga, komitmen kerja dan sebagainya, di mana datuk-datuk dan tuan-tuan dan puan diberikan peluang, bukan saja peluang, dijamin ditanggung seluruhnya oleh Yayasan Pahang, bukan setakat guru-guru, tetapi juga kitab-kitab, tambah makan dan minum lagi. Jadi saya mengharapkan kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, jangan mensia-siakan peluang ini. Saya takut akhirat esok dia tanya, dah lah makan free, dah lah datang makan free, tak datang lagi, jawab sendirilah. So kerajaan negeri dah tolong jawab, dah bagi duit, cari guru, carikan tempat dan sebagainya. Jadi janganlah dipersiakan peluang yang ada, dan diharapkan program ini akan berterusan, dan datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan akan jadi alumni dalam tempoh terdekat, dan diharapkan akan menjadi duta kepada Yayasan Pahang untuk mengajak rakan-rakan yang lain. Dan yang keduanya yang ingin saya sampaikan ialah jadikanlah amalan agama sebagai satu cara hidup peribadi, keluarga dan bekerja. Kerana kita semua ni akan sampai satu masanya akan meninggalkan jabatan masing-masing. Kita satu hari akan bersara, dan kita akan kembali kepada masyarakat. Dan pada ketika itu ada dua perkara pilihan yang akan berlaku. Sama ada kita berpuas hati dengan apa yang kita telah lalui dalam kerjaya kita, atau kita akan menyesal ada sesuatu yang peluang yang ada yang kita tidak gagal penuhi. Jadi jadikanlah peluang mempelajari, peluang belajar agama. Tafaqquh ni kalau tak silap Datuk Zul, maknanya mempelajari secara mendalam, bukan belajar superficial. Betul ya? Tafaqquh ni faham secara mendalam. Jadi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, ambillah peluang ini dan seterusnya amalkan di dalam menjadikan budaya kerja. Saya tidak kata perlukan buat satu budaya yang berbeza di dalam pejabat, tapi apa yang pentingnya ialah keputusan kita, kerja-kerja yang kita buat, penampilan kita menggambarkan kita sebagai seorang yang berpendidikan, yang pelajar tafaqquh fiddin, dan tentunya kita merupakan exemplar, iaitu sebagai contoh yang boleh diikuti oleh masyarakat. Itu yang pertama selepas kita bersara. Yang keduanya, bila kita bersara nanti, kita dapat senang kembali ke masyarakat. Kalau kita lihat ramai orang-orang yang telah bersara, bila meninggalkan jabatan, dia tak tahu macam mana nak kembali ke masyarakat, dan akhirnya hidup bersendirian, tak ada kawan, tak ada siapa, dan akhirnya mati cepatlah jawapannya. Jadi betul, it's real, di mana ada kajian those yang bersara dan tak tahu kembali ke masyarakat, dia meninggal dunia within 15 years, 15 tahun. Ni kajian di US. So diharap datuk-datuk, tuan-tuan dan puan akan easily coming back kepada masyarakat dan hidup gembira dan bahagia bersama keluarga dan masyarakat. Dan dengan itu juga saya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala merasmikan program Tafaqquh Fiddin eksekutif pada tahun siri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk terus kekabari di pentas, dan majlis mempersilakan Yang Berbahagia Encik Arul Amri bin Amran bersama Div-Div Kehormat ke pentas bagi menyempurnakan pelancaran kelas Tafaqquh Fiddin eksklusif.
tuan-tuan dan puan, pelancaran kelas Tafakufiddin eksklusif. Bagi meneruskan acara, pihak majlis mempersilakan Yang Berbahagia Encik Arul Amri bin Amran bagi menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk Seri Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Majlis merekamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Salihuddin bin Ishak, Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang di atas pelancaran dan ucapan perasmian sebentar tadi. Yang Berhormat Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan, dipersilakan untuk melihat tayangan yang kita sediakan.